صل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلو والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا هاني يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ربي يسير ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Berkata amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Tuan Minang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sehinggalah perkataan dia far'un, jikalau sukar memandi ke mayat itu. Situ. Far'un, jikalau sukar memandi ke mayat itu. Kerana, kenapa sukar tu? Ketiada air. Air tak ada. Atau takut luruh dagingnya. Takut kalau kita mandi boleh isi dia akan jatuh. Kerana buruknya seperti berlama matinya. Mati lama dah, maka daging dia jadi hancur dah. Maka kalau kita nak mandi, cucu jatuh habis daging dia. Maka nampak macam hina mayat. Maka kalau kita tayamum, kulit dia molek, jangan kena air. Ataupun orang mati lemah. Kalau orang mati lemah, biasa daging dia berendam dengan air lama tu, dia jadi melekat. Kita jamuh tu, melekat macam air rebus gitu. Kita setuh nekat tangan kita, dagingnya tercabut. Maka tak boleh nak kena air, tak boleh nak kena air dah, maka kita tayamum sahaja. Seperti berlama matinya, maka nak buat lagu mana? Maka wajib tayamum akan dia. Kena tayamum. Dan tiada wajib pada ini tayamum niat kerana dihubungkan dengan asalnya. Maka dihubungkan dengan asalnya sebagaimana mandi mayat wajib niat ke tak? Mandi mayat wajib niat ke tidak? Tidak wajib. Maka begitu juga tayamum bagi mandi mayat tak wajib juga. Nah, tu maksudnya dihubungkan dengan asal. Dikait ke hukum dia dengan asal hukum sebagaimana ambil air semaya tidak wajib. Mai mandi mayat tak wajib niat. Begitu jugalah tayamum bagi mandi mayat tidak wajib niat. Demikian lagi wajib ditayamum kepada mayat perempuan yang tiada hadir di sana itu mahram dia. Kalau muhrim orang ihram. Kalau mahram orang yang diharam ke nikah dengan dia. Tapi bahasa Melayu panggil muhrim belaka. Ni bukan muhrim hamba ni. Jarang sebut mahram. Mahram ni orang pandai bahasa Arab akan sebut mahram lah. Dia kata hadir di sana mahram dia ataupun muhrim dia. Bahasa Melayu baca muhrim, bahasa Arab panggil mahram. Dan segala perempuan dan laki-laki ajnabi jua yang bukan suami dan bukan tuannya. Jadi orang perempuan mati tak ada orang yang ada hubungan kaum kerabat dia. Mahram dia tak ada, tuan dia pun tak ada. Maka ada lelaki ajnabi saja, maka tak boleh mandi mayat perempuan itu. Wajib ditayamum ke sahaja. Air ada.
Lepas tu mandi boleh mandi tapi tak ada orang nak boleh mandi, maka kena tayamum. Tujuan tayamum dan mandi kita yak dah, barulah mayat tu boleh disembahyangkan. Kalau tak mandi automatik tak boleh sembahyang. Macam orang kena Covid misalnya, tak mandi, maka tak payah sembahyang. Mayat tu tak payah sembahyang, pakai tanah lagu tu saja. Dah tu tak mandi, nak sembahyang ke mana? Ni tayamum atas upik pun ada juga. Tak boleh berlaku dah tu. Lepas lagu mana hukum dia apabila tak mandi tak boleh nak sembahyang. Lepas tu tanah lagu tu tak dosa. Kita orang hidup pun tak dosa, dah kata penyakit sangat kak. Maka orang mati tu tak apa. Kita sembahyang tak sembahyang, amalan dia temu dengan Tuhan. Dan yang kedua kafan. Lepas pada mandi, kafan mayat pula. Dia kata kafankan dia bermula sekurang-kurang kafan hak wajib itu selapis saja. Selah kain saja yang menutupi sekalian badannya, tutup semua tubuh dia. Hak tu hak wajib. 2 lah, 3 lah, 4 lah, 5 lah tu sunat berlaku. Melainkan kepala orang yang muhrim, orang yang buat ihram haji. Maka kepala dia tak boleh nak tutup, kena buka. Sebagaimana dia orang haji, haram tutup kepala. Bagi lelaki lah. Kalau perempuan, tak apa. Kalau orang ihram haji tu lelaki, maka kena buka kepala. Dan muka muhrimah. Manakala ihram haji perempuan pula, muhrimah pula, tak boleh tutup muka kan? Maka kena buka muka dia. Buka. Kalau hak jatuh, buka kepala. Jangan catung, jangan gapo, buka. Pada kau yang muktamad, sama ada mayat-mayat itu lelaki ataupun perempuan, sehelai saja. Dengan pakaian yang harus baginya pakai akan dia pada ketika hidupnya seperti kain sutera. Dan bercelok. Mana? Dengan pakaian yang harus baginya pakai akan dia pada ketika hidupnya seperti kain sutera. Oh, itu tak apalah kain suteranya. Orang jatuh boleh pakai ke tak? Ada kata apabila mati tak ada dah. Dia nak pakai kain sutera pun tak ada masalah apa dah ketika mati. Dan yang bercelok dengan warna sumber. Kesumber baca. Sumber lah bahasa Kelantan panggil sumber. Sumber ni warna. Maka boleh pakai juga bercelok ni yang diwarnakan. Maksud bercelok sini yang diwarnakan dengan warna kesumber. Warna sumber warna kuning lagu tu. Maka orang jatuh asalnya tak boleh pakai baju warna kuning yang diceluk dengan za'faran. Kerana banyak sebab. Sebab tu sekalipun tidak wujud di tempat kita Malaysia, tetapi Tok Pekoh orang Arab sebut lagu tu sebab dia. Pertama, warna sumber ni, warna kuning ni pakaian perempuan. Maka kalau kita pakai pakaian tu nampak keperempuannya menurut orang Arab. Kedua, bau sumber, bau za'faran ni menaikkan nafsu. Biasa orang Arab untuk malam pengantin dia lomo di lembek. Di cadar tempat tidur tu biar bau warna sumber, warna za'faran. Ketiga, kerana persamaan dengan agama lain, warna kuning, warna tokca, warna pendeta agama lain. Kalau pakaian biasa tak apa, kita tak boleh ikutnya pakaian yang menunjukkan kekafiran, pakaian agama dia. Pakaian padri, pakaian tokca, pakaian rohib-rohib Yahudi ke, pakai topi apa dia, topi gotu tu, cepiau, dia panggil cepiau. Yang mereka panggil cepiau ni topi hok Yahudi pakai wanita tu. Hok joget, pakai topi. Hok tu. Tak boleh nak pakai. Kalau topi hok kita dok pakai tu, topi hok burtulah tu, macam topi Meksiko lagu tu hok lembek tu tak apa. Ada riwayat kata Nabi pakai.
yang bercelok dengan warna kesumber pada mayat perempuan tetapi makruh dengan keduanya. Sutera ke dengan warna tu ke, maka makruh. Tak dosa boleh pakai, boleh, tak ada masalah. Dan tiada harus dikapal dengan keduanya pada mayat-mayat lelaki yang akil balik. Maka tak boleh kata warna sumber dengan kain sutera mayat lelaki tak boleh. Demikian lagi khunsa pun tak boleh. Dan tiada memadai ia dilomokan dengan lumpur jika dapat dengan yang lain. Maka tidak sah misalnya mengkapalkan mayat dengan guna lumpur. Ambil lumpur, saya lesen. Tak nampak dah. Tak nampak dah munggah lumpur tebal. Tak boleh. Dia kena pakai kain. Kalau ada benda lain, tak boleh. Kena tutup dengan benda lain. Daun pisang ke. Ikutlah daun kayu ke. Yang penting benda yang menutup dalam bentuk kain. Dan jikalau rumput sekalipun. Tutup dengan rumput. Maka muka tak ada kain kapal, maka ambil rumput, ambil pokok-pokok, ambil daun kayu, tak apa dah. Dan tiada harus dikapal dengan kain yang kena najis dahulu daripada mensucikan dia. Dengan najis yang tiada dimaafkan. Maka tak boleh kapal dengan kain najis. Tak boleh kapal dengan kain najis, kena kapal dengan kain bersih. Jikalau ada kain yang suci, kalau tak ada kain suci nak kata guano. Dan jika sutera sekalipun, jika hak suci saat ni kain sutera. Hak ni kain najis, hak mana nak pilih? Pilih kain sutera yang bersih lagi. Dan jikalau tiada kain yang lain dan tiada dapat, hendaklah menyucikan najis itu seperti tiada mendapat air umpamanya, maka hendaklah disembahyakan dia dahulu, kemudian dikapal dengan kain yang kena najis. Misalnya tak ada kain, sudah kain najis ada, tapi nak pakai bila? Gini. Ambil kain biasa dulu, tutup aurat dia apa semua, mayat masa tu. Moga mandi sudah dah. Okey, mandi sudah dah. Maka boleh semaya lalu lepas pada mandi, boleh. Tak kapal lagi, boleh. Cuma makruh mandi, makruh sembahyang sebelum daripada kapal. Sah dah sebab dia mandi. Kerana syarat semaya lepas pada mandi. Sekali pun tak ada kapal lagi. Lepas kalau kapal ada kapal najis, okey kapal lepas pada ni. Biar semaya dulu, lepas tu baru lepas tu pada kapal dengan kapal najis. Yakni kapal komplit lah. Daripada atas pak bawah. Kerana tiada sah sembahyang serta najis yang berhubung dengan mayat. Yang ada mayat itu ada najis pada zahir anggota dia. Ataupun pada kain kapal dia. Kena syarat lagu tu baru boleh buat sembahyang. Sembahyang mayat. Tok imam tu memang dah tok imam. Mayat tu sendiri tu kena bersih. Dan sunat bagi mayat laki-laki itu 3 lapis. Semua kain kapal belakang. 3 lapis ni kain kapal belakang. Kapal yang pertama panjangnya dan lebarnya. Yakni 3 lapis itu kain buku jua tiada dipakai ke baju dan tiada serban. Inilah jika dikapalkan dia dengan harta orang yang wajib atasnya nafkah akan dia seperti mayat itu. Tiada harta peninggalannya. Adapun jika dikapalkan dia dengan harta peninggalannya, padahal mayat itu tiada meninggalkan hutang yang menghabiskan tarikahnya, maka wajib atas waris itu kapal 3 lapis. Tiap-tiap 1 lapis itu menutupi sekalian badan mayat itu. Dan meninggalkan 3 lapis itu berdosa atas warisnya itu. Gini. Mayat wajib kena kapal 1. Ia ada 3 martabat kain kapal. Pertama, hak Allah Ta'ala. Tak ada siapa-siapa dia pun boleh mencabut hak Allah Ta'ala. Apa dia? Iaitu menutup aurat mayat. Lelaki pusat dengan lutut. Kalau perempuan, seluruh anggota dia lah. Kecuali muka dengan tangan ada pendapat. Kalau tidak, gak semua anggota. Jadi hak ni aurat daripada pusat dengan lutut. Hak ni hak Allah. Mayat sendiri tak boleh nak cabut hak dia.
Kedua, hak mayat. Hak mayat ni lagu mana? Satu helai kain daripada kepala sampai kaki. Kalau tak buat lagu ni berdosa orang hidup. Tu hak mayat. Tak ada orang boleh menggugurkan hak ni. Ketiganya, hak waris. Iaitu 3 lah. 3 lah kain kapal. Selah, 2 lah, ke 3 lah. Lebih daripada 3 lah. Kain serban, nak bubuh, jubah, tu hak pemiutan. Kalau orang buta kata tak sedap belilah serban jubah banyak ria dah tu, patut dia bayar hutang. Maka tak ada hak keluarga nak pakai ke jubah serban kepada mayat. Hanya 3 lai saja wajib atas keluarga. Dan harus dikapalkan laki-laki itu 5 lapis. Sunat 3 lapis, 5 lapis harus. Ditambah baju selah, jubah lah. Dan serban. Serban ni kita belik di kepala kita dulu, pegang, kita seluk di kepala dia. Jika reda segala warisnya, waris dia setuju. Padahal tiada mereka itu mahjur seperti kanak-kanak atau gila. Kalau ada anak dia tinggal tu masih tak ada tak balik ataupun gila, maka tak sah dia kata tak apalah pakai serban. Habis-habis dia nak suruh mayat ayah dia ni pakai serban, pakai jubah, maka adik dia ada lagi tak boleh. Sebab dia tak ada kuasa nak ambil hak adik dia. Sekalipun kita kata 15 riyal ayah gapo dia tak boleh ambil hak. Kalau kita nak buat sendiri, kita ambil duit daripada poket kita, beli jubah beli serban ke ayah kita. Tak masuk dengan harta tarikah. Tak masuk dengan harta saka, tak apa terpulih kepada kita. Dan jika ada setengah wirasah itu mahjur, maka haram dilebihkan daripada 3 lapis, tak boleh. Dan lagi tiada mayat itu meninggalkan hutang atasnya. Kalau tak tinggal hutang. Dan jika ada hutang atasnya tertegah lebih daripada 1 lapis. Kalau ada hutang 1 lapis tu boleh lagi. Selapis saja. Macam sebut saat ni deh. Kedua, ketiga tengok. Kalau ahli pemiutan kata tak boleh, tak boleh. Dan sunat dikapalkan mayat perempuan dan khunsa itu 5 lapis. Lelaki sunat 3 lapis, harus 5 lapis. Manakala perempuan pula sunat 5 lapis. Iaitu kain pakai. Menutupi antara pusat dan lutut. Kain lah. Dan baju selah 2 lah dah. Baju ni baju kurung lah. Dan tudung kepala 3 lapis. Kain, baju, telekung 3 lapis. Dan 2 lapis lagi kain buku. Kain buku biasa. Jadi 5 lapis. Dan kanak-kanak seperti balik jua, laki-laki dan perempuan. Supo saja kanak-kanak. Lelaki dan perempuan serupa dengan hukum orang besar juga. Dan kain putih itu afdal daripada yang lainnya. Afdal kain warna putih. Nak buat warna hijau, warna biru, warna ring, warna gapo ko terpulih. Tapi tak dapat pahala sunat. Nabi kata pakaian paling afdal adalah pakaian warna putih. Maka kafirlah kamu. Buat ibadatlah kamu dengan warna putih dan kain kapal kamu. Daripada yang lain dan kapah itu terutama daripada yang lain kain kapah. Kain cotton. Cotton ni bahasa Arab panggil kapah. Cottonun. Bahasa Inggeris panggil kain cotton. Kita panggil kain cotton lah. Kain kapah. Sunat lagu tu. Kapah terutama daripada yang lain kerana kapal dengan benih dan yang sudah basuh itu terlebih basuh. Yang sudah dibasuh itu terlebih afdal daripada baharu. Afdalnya kain kapal ni hok basuh dah. Nak kata lagu mana hok guna dah, hok basuh dah. Apa? Jangan nampak kain kapal tu baru sangat. Makruh bersangat mahal. Jangan beli kain kapal go mahal. Beli kain kapal biasa ya. Kita menteri, kita gapo pun.
Kita datuk, kita orang kaya, kita milioner, kita trilioner, kau gapo dia, maka kain kau murah saja untuk mati. Untuk pakai biasa lagi lah. Jika reda segala waris yang bukan mahjur. Kalaulah ada waris yang mahjur ni makna yang tidak sah pengurusan harta. Seperti waris dia tu orang budak kecil, orang gila, maka tak boleh beli kain kapai mahal. Mana kalau ada beres belaka, anak balik belaka, maka beli kain kapai mahal ni makruh. Dan lagi hadis sekaliannya, kalau tak ada, anak-anak duduk jauh seorang ke, tak boleh beli kain kapai ke mahal. Haram, kena minta izin dulu sebab jadi harta saka dah. Dan jika tiada, maka haram yang demikian itu, yakni beli harga mahal ke, beli harga gapo ke, beli hak sunnah saja. Syahadan bahawa yang diambil buat kapai itu, demikian lagi segala belanja tajhiz daripada harta peninggalannya. Jadi duit nak untuk pengurusan mayat tu ambil mana? Ambil daripada harta mayat. Ataupun harta orang mari melawat. Orang mari melawat, duit. Tujuan dia supaya duit saat ni untuk pengurusan mayat. Dia panggil duit nawak, kita panggil. Duit tu digunakan untuk pengurusan jenazah, sama ada mandi ke mayat, upah orang mandi mayat, beli kain kapai, upah orang gali kubur, mayat-mayat untuk buat tahlil. Gunalah duit nawak tu, duit orang melawak tu. Jika tiada maka haram yang demikian itu. Daripada harta peninggalan dia. Dahulu daripada bayar hutang. Bayar hutang lepas ni. Pertama urus jenazah dulu. Moga dia mati-mati dah. Dia hutang banyak pun. Duit tu mesti digunakan untuk urus mayat dia dulu. Lepas pada tu kalau ada lebih daripada pengurusan jenazah. Barulah kita buat bayar hutang. Misalnya menguruskan jenazah habis 500. Piti dia, hoya tinggal ada 1,000 ya. 500 tu kena selesaikan dulu. Orang pemiutan tu kena sabar lah. Berarti dia tinggal 500 ya. 500 terpaksa kita ambil untuk urus jenazah. Dan dahulu daripada meluluskan wasiat. Wasiat dia tak boleh. Ya wasiat piti ke orang ke apa dia tak boleh. Kena uruskan jenazah dia dulu. Kena bayar hutang dulu. Barulah wasiat. Melainkan isteri yang menyerah dirinya kepada suaminya, maka belanja tajhiz itu atas suaminya. Kecualilah isteri mati. Maka siapa dia? Duit siapa dia yang urus jenazah? Duit suami dia. Kerana isteri dia taat, maka siapa mati pun suami dia kena urus semua. Mandi mayat isteri dia kena urus belaka-belaka. Jika isteri itu kaya sekalipun isteri itu banyak duit, maka nafkah wajib adalah atas suami. Maka pengurusan mayat isteri pun suami kena buat juga. Dan jika adalah mayat itu tiada meninggalkan harta, tak tinggal harta, maka yang memberi kapai itu atas orang yang wajib atasnya nafkah. Tak tinggal harta. Pas apa dia? Mayat mati dah, dia tak ada harta ni. Tanya siapa dia hok jaga dia, siapa dia wali dia. Seperti bapa dia ke, moga mayat tak ada maka bapak kena jaga. Atau anak dia, bapak mati anak jaga. Atau nenek dia ke, tok dia ke. Hok penting orang yang menguruskan dia wajib kena habiskan duit untuk menguruskan mayat seseorang tu. Bermula segala rukun sembahyang, wallahu a'lam. Ambo nak tanya ambo lah ni batuk boleh ke? Ambo diuzurkan daripada semaya Jumaat. Takut orang tak selesa lah. Dan minta petua untuk hilangkan batuk. Ya batuk ni kena pergi semaya Jumaat. Tak ada alasan.
Tak apa terganggu sikit-sikit tak apalah kita batuk. Oh penting kita kontrol lah sikit. Hok benda tak boleh nak kawal tu tak apa. Maka kena pergi semaya Jumaat. Cara nak hilangkan batuk ni banyak cara. Pertamanya ambil madu, sudu, jangan guna sudu besi, sudu plastik. Ambil asal lima, kerak sikit peruh asal lima nipis tu atas madu, isak dengan sudu tu, isak slow biar dia turun. Insya-Allah hilang. Ataupun ambil kicap manis tu, sudu, peruh asal lima, kemas kicap tu slow. Ataupun ambil gula batu dengan biji selasih, biji selasih ambil supik beli berapa sen, 20 sen tu. Lepas tu ambil biji selasih, bubuh air, rendam semalam rembungkan dia, tanjim dia panggil. Tanjim ni kita dedah kepada bintang. Letak. Oh zaman dulu letak lagu tu. Lepas tu pagi esok minum slow insya-Allah hilang batuk. Ataupun katak bawang putih. Kalau tak tubik sorok, katak bawang putih, kemas. Isak bawang putih tu. Jangan makan isak. Isak kau tu getah dia tu. Ustaz kata dulu kalau nak ambil benda, ambil batu dalam hutan kena minta izin. Tapi nak tahu mana tuan dia izin. Sudah. Kalau baliknya kelik ikut rumah gak nyanyolah. Pas lagu mana? Ambil gitulah, minta izin. Bacalah doa gapo-gapo supaya tidak beri mudarat gapo Moleknya benda yang bukan harta kita jangan dok ambil sekalipun dalam hutan. Kerana takut milik seseorang. Kita ambil dah tak minta izin dah gapo dia. Masalah. Tapi kalau nak ambil juga bacalah ayat kursi ko, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ko. Dengan nama Tuhan tidak mudarat benda di langit, benda di bumi. Berkat nama Tuhan. Kalau kita tengok ada satu keluarga tak tutup aurat, kita ingat ke dia tu orang kafir, pakai supaya pakai orang kafir lah, pakai skirt lah, hot teno anak dia tak pakai telekung lah. Ramai juga kita tengok orang Melayu pakai supaya Cina dah. Ada kat rumah hamba tu ngaji sekolah Cina. Kita ingat dia Cina, Melayu rupanya. Maka dia kata apabila tengok lagu tu hamba ingat ke dia orang kafir. Tapi dia orang Islam rupanya. Adakah dikira menuduh orang kafir kalau gitu? Tak, dia telitahlah pakaian dia. Secara zahirnya kita hukum secara zahir. Kita nampak ni pakaian supaya orang kafir, ni orang Melayu. Tak bakal kita mau lalu kata. Telitah gitu saja. Maka tidak ada maksud dalam hadis supaya orang tuduh orang tu kafir. Adakah zat dan sifat Allah Ta'ala tak berubah tetapi sebab Allah Ta'ala itu maha sempurna tanpa perlu kepada perubahan. Mohon Ustaz jelaskan sikit pasal ni saya keliru kadang-kadang. Zat dengan sifat Tuhan tidak berubah. Kerana apa? Kalau perubahan ini adalah benda baru. Setiap benda yang berubah adalah benda baru. Maka zat Tuhan benda qadim, sifat Tuhan benda qadim. Tidak pernah berubah. Kerana dia dah sempurna dah, dia layak dah dengan ketuhanan. Sifat kita mungkin boleh bertambah, boleh berkurang. Ketika kita muda, kemampuan melihat kita kuat. Tapi apabila tua, kemampuan kita lemah. Tak apa berubah. Kerana apa? Kerana makhluk boleh berubah, boleh hilang, boleh gapo. Manakala zat Tuhan tak boleh qadim, sempurna dah. Setiap tahun suami bayar zakat terah. Setiap tahun suami saya lah bayar zakat fitrah pada parti PAS. Suami saya dianggap sesak oleh masyarakat sebab ada tok guru yang berhujah kata boleh. Soalan boleh ke tak? Soalan saya adakah salah jika ambil langkah dia? Gini. Bayar zakat ni ya ada cara dia. Tak boleh bayar koksi-koksi dah nyanyo. Jangan duk dengar orang duk royak gapo-gapo. Manusia gapo dia zakat ni kena bayar kepada manusia. Tak sah bayar kepada parti. Tak sah bayar kepada pondok, tak sah bayar kepada madrasah. Bayar kepada orang susah. Mazhab Syafi'i kata ada 8 orang yang layak dapat zakat. Adakah disebut parti dalam itu? Tak ada. Maka kalau orang siapa dia bayar kena qada semula, tidak sah bayar. Demo nak sedekah tak apa, tapi zakat jangan. Lagu tu.
Dia mau nak sedekah lagi lah 4 juta. Kau apa dia kau pati lagi lah. Tapi zakat kena ada salure dia. Tak sah salure, nyanyolah. Tu ada orang kata boleh, ikut dia lah. Hak kata boleh. Hak muktamad dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Nak pitis lagu mana pun jangan guna benda hukum pelik-pelik. Saya ada masalah was-was bab akidah. Kadang-kadang mari lintas fikiran terhadap perkara hak akidah kita sendiri pun tak faham. Adakah kita boleh intikad perkara hak kita tak tahu, tak yakin bagaimana nak hilangkan fikiran buruk-buruk. Banyak baca kuliah ayyuhal kafirun. Banyak baca surah kuliah. Lepas tu banyak doa Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. 3 kali lepas subuh, 3 kali lepas maghrib. Buat lagu tu. Hilangkan was-was. Kata was-was setan. Iktikad Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Saya ni jenis hak kuat, baca kuat dalam semaya hingga ganggu orang semaya sebelah. Ni soalan baca dah ni. Semaya di rumah lah kalau ganggu ni. Saya jenis hak baca soalan tula tu. Soalan tula juga ni. Boleh ke Ustaz terangkan kelebihan fadilat tawassul dengan surah Al-Fatihah dan cara mengamalkan dia? Macam-macam lah ni. Kita doa sirril Fatihah. Baca Fatihah tengah-tengah. Lepas tu Rabbana taqabbal. Boleh kot? Ataupun mula-mula kita baca Fatihah dengan niat sekian. Boleh? Ataupun niat dulu, baca doa dulu. Lepas tu Al-Fatihah lah sekali. Boleh kot? Boleh belakang. Duduk depan boleh, duduk tengah boleh, duduk belakang boleh. Fatihah. Kalau azan subuh belum habis, kita semaya subuh dah boleh hukum dia. Tetapi makruh. Afdalnya jawab azan dulu, barulah semaya subuh. Apa hukum kerja dengan orang Cina? Harus hukum dia. Kerja dengan orang kafir pun harus hukum dia. Tetapi janganlah kerja tu bentuk hamba. Misalnya kalau kerja tu macam bentuk hamba. Cina tu paksa masuk dalam taki najis pun kita pergi. Jadi buat kerja supaya hamba abdi dia. Supaya koli batuk. Itu orang panggil koli batuk. Maka hukum dia haram. Kerana ada fatwa daripada Tok Guru Haji Ghazali tunjuk kata haram hukum dia. Kerana apa? Kerana membawa kepada menghina ke Islam. Membawa kepada orang Islam berada di bawah kuasa orang kafir pula. Tapi sekadar saja bekerja. Biasalah marah sikit-sikit tu biasalah. Maka hukum dia harus bekerja dengan orang kafir. Apa hukum bekerja dengan kerajaan? Adakah duit itu syubhat? Tidak ada istilah syubhat duit kerajaan. Duit kerajaan tak ada syubhat kerana dia milik umum, bukan milik individu. Maka semua hasil dalam tu, hasil betul, hasil tak betulnya campur belaka, maka duit tu jadi harus. Duit tu cara nak membersihkan duit haram, naik kepada kerajaan, milik kepada kerajaan, maka duit tu jadi bersih. Sekalipun ada sumber hak riba, sumber arak, sumber gapo, naik kepada piti kerajaan, automatik jadi bersih duit tu. Apa hukum menipu, sumpah guna nama Allah untuk tutup aib? Kalau boleh jangan guna nama Tuhan. Sumpah biarlah nak tutup aib kita pun. Tutup aib ni kena jaga juga aib muka kita. Tetapi jangan sumpah guna nama Tuhan. Boleh kodok sebelum saya buat satu amalan, saya niat buat niat untuk sesuatu. Misalnya saya selawat 1000 ni dengan niat sekian-sekian, boleh? Tak ada masalah apa. Di samping dapat pahala niat kerana Allah, niat juga permintaan kita ke apa, tak apa. Permintaan harus hukum dia. Niat kerana Allah, niat kerana Allah. Kita nak minta sesuatu dengan Allah, minta tak ada masalah apa. Ustaz kata perlawanan sukan yang membahayakan diri seperti Muay Thai, hukum dia haram. Ambo sebut dah dulu dah. Bukan Muay Thai saja, semua benda yang sukan yang bahaya menyebabkan kematian ke luka cedera, maka hukum dia haram. Adakah hanya belajar Muay Thai dan sebagainya semata-mata untuk pertahankan diri, bukan untuk pertandingan sudah jadi haram? Belajar tak jadi haram.
Belajar. Kita buat kelas Muay Thai. Jadi guru Muay Thai, guru boxing. Pop ajar lagu mana latihan. Ataupun kita sparring sama-sama anak murid kita. Sparring slow-slow lah. Tapi cara tu kita ajar ke apa dia, maka hukum dia harus. Kerana masuk dalam kategori belajar benda untuk membela diri, mempertahankan diri. Manakala wak suka siapa peringkat sepak betul-betul, siapa kematian, siapa gapo hak tu hukum dia haram. Manakala belajar tu tidak haram. Belajar Muay Thai ko, belajar silat ko, belajar gapo hukum dia tidak haram. Tapi kalau belajar pakai seluar pendek dak gapo dia apa semua, pakai boxer saja, hak tu haram bukan disebab belajar tu, haram disebab pakaian dak pula. Wallahu a'lam al-Fatihah.